kita nak baca hadis apa kita nak baca hari ni? Jadi terbaca satu hadis. Saya nak cari hadis sunnah Abi Daud ni panjang-panjang punya. Okey, cuma dapat satu hadis. Okey. Hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kejap. Kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Baik, insya-Allah hari ini kita akan mendengar sepotong hadis daripada dalam kitab Al-Adab daripada Sunan Abi Daud As-Sijistani. Maka hadisnya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qala, innal hadiya as-salih was-samta as-salih wal-iqtisad juz'un min 25 juz'an minan nubuwah. Okey. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ni hadis yang dipertikaikan kesahihannya. Hadis yang dipertikaikan kesahihannya, maka ada sebahagian yang kata sahih, ada sebahagian lagi kata hasan. Okey, maka hadis ni termasuk dalam hadis at-targhib wa tarhib. Okey, hadis yang termasuk dalam targhib, galakkan untuk melakukan amalan. Okey, maka hadis targhib dan tarhib ni dia ada kelonggaran untuk meriwayatkan hadis-hadis yang dhaif ataupun hadis-hadis yang diperselisihkan. Sebab hadis ni hadis diperselisihkan antara boleh diterima atau tak boleh nak diterima. Okey, maka dalam hadis ni kalau kita iktibar, kita kira hadis ni boleh diterima, maka hadis ni daripada riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah ni sahabat Nabi, dan Abbas bin Abdul Muttalib adalah sahabat Nabi dan juga bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ni, innal hadiyas salih. Al-hadiyas salih. Al-hadi adalah jalan ataupun petunjuk. As-salih yang baik. Al-hadiyas salih maksudnya bila kita nak melakukan sesuatu, kita nak buat cara macam mana, bentuk macam mana. Okey, maka Nabi SAW kata, jalan yang kamu nak lalu, cara yang kamu nak buat, pastikan dia salih. Salih yang kita maksudkan adalah, kalau dia berkaitan dengan ibadah, maka keikhlasan dan menepati apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalau dia berkaitan dengan urusan harian, maka pastikan dia salih mengikut neraca masyarakat pada ketika itu. Okey, beza Kalau perkara berkaitan agama, tak boleh ikut orang. Okey, tak boleh ikut masyarakat kata apa. Okey, kena ikut apa Allah Taala kata. Okey, keikhlasan dan ikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pandu. Tapi dalam urusan keduniaan, nak tahu satu perkara itu salih atau tidak, maka bergantung kepada uruf, kepada masyarakat setempat, pada masyarakat semasa. Okey, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata al-hadiyas salih. Cari jalan petunjuk, nak buat apa pun pastikan dia sifatnya salih, baik. Okey, itu al-hadiyas salih. Itu yang pertama. Yang kedua, was-samtas salih. As-samt, apa dia as-samt? As-samt adalah al-hay'ah, keadaan diri kita. Okey, diri kita, keadaan ni kita boleh tengok daripada dua sudut. Sudut pertama adalah sudut fizikal, luaran kita. Kita punya penampilan, muka kita macam mana, pakaian kita macam mana, okey, cara berjalan kita macam mana, itu adalah as-samt. Okey, begitu juga kita boleh tengok daripada sudut pertuturan kita. Okey, perbuatan kita bila kita melakukan sesuatu, tenang ke tak tenang ke, tergesa-gesa ke, cepat marah ke. Okey, as-samtus salih. Okay, asam tu maksudnya penampilan kita. Okay, maksud Nabi SAW, kadang ada orang dia suka berhujah, rambut dia panjang. Lalu bila kita kata panjangnya rambut, lalu dia kata, Nabi SAW rambut sampai cecah ke bahu. Okay, lalu dia pegang pada benda tu. Yang dia tak nak pegang adalah Nabi SAW juga menyisir rambut baginda. Nabi SAW juga falyukrim, man kana lahu sya'run falyukrim. Nabi SAW kata, siapa yang ada rambut ataupun bulu-bulu yang ada misai ke janggut ke, maka muliakanlah dia. Okay, maksudnya janganlah bagi nampak janganlah bagi nampak tak terurus. Okay, tak kemas dan tak terurus. Okay, jangan ikut satu sunnah Nabi SAW dan tinggalkan sunnah yang lain. Hatta penampilan sekalipun,
Bila nak penampilan, katalah kat rumah kita tak jaga penampilan, tapi bila nak tunjuk pada pandangan masyarakat, innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah Ta'ala cantik, sukakan kepada kecantikan, maka pamerkan kecantikan. Kecantikan tu maksudnya janganlah lepas ni ustaz suruh cantik tebal 2 inci make upnya. So penampilan yang cantik maksudnya terurus, kemas. Sebab contoh Nabi SAW, Allah Ta'ala kata Nabi ni bukan hanya benda yang Nabi tuturkan jadi syariat, tetapi in huwa, Allah Ta'ala kata Nabi tu keseluruhannya adalah wahyu yuha, wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada manusia. Sebab tu Nabi ajar pada kita, orang cerita jalan Nabi SAW macam mana, Nabi duduk macam mana, Nabi bercakap macam mana. So itu as-samtus salih. So kita pun kena pamerkan penampilan yang soleh. Walaupun kita ni dalam diri kita memang kita ni jenis orang temper, suka marah, cepat marah. Tapi bila di hadapan khalayak, try lah berlakon sikit. Kurangkanlah kemarahan tu. Biar orang nampak penampilan yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal iqtisad. Al-iqtisad adalah berpada-pada. Maksudnya bercukup-cukup. Al-iqtisad daripada perkataan al-qasd. Qasd maksudnya tujuan. Bila kita buat sesuatu, ada tujuan dia. Makan untuk hidup ke untuk apa? Tak tahulah. Ada orang hidup untuk makan ke, makan untuk hidup ke. Makan ada tujuan dia. Tidur ada tujuan dia. Nak beriadah pun ada tujuan dia. Maka ikut tujuan. Kalau makan untuk hilangkan lapar, maka sekadarnya. Janganlah makan jadi macam perut macam saya. Ni contoh yang tak baik kan. So ataupun nak tidur untuk hilangkan penat. Bila ngantuk penat, janganlah tidur sampai 12 jam sehari. Itu bukan untuk hilangkan penat, itu melantap. Dan kalau kita beriadah sekalipun, riadah keperluan badan kita, riadah berapa banyak keperluan untuk riadah. Sebab kadang orang kata dia semangat, tambah lagi kawan dia duk bersaing, berapa jogging, berapa jauh, berapa lama, berapa banyak kali boleh skipping, boleh apa semua, tanpa dia sedar bila riadah ni boleh dehydration. Bila banyak sangat riadah, tulang jadi apa? Tulang lutut ni nak berlari, nak melompat-lompat dengan skipping, apa jadi kat tulang apa semua. So badan ada keperluan dia, maka al-iqtisad, buat ikut keperluan. Buat ikut apa yang kita panggil berpada-pada lah. Maksudnya ikut keperluan. Makan ikut keperluan, minum ikut keperluan. Nak ialah apa-apa sahaja yang kita buat, maka buat biarlah kena pada tujuan dan matlamat dia. Maka 3 benda ni, cari jalan yang betul dalam urusan dunia, dalam urusan ibadah. As-samtus salih, pamerkan penampilan yang baik, yang saleh. Dan al-iqtisad, buat sesuatu berpada-pada. Maka kata Nabi SAW, juz'un min 25 juz'an minan nubuwah. Ia adalah 1 juzuk daripada 25 juzuk kenabian. So maksudnya nak menjadi seorang nabi ni, maka ada 25 perkara kena ada pada diri seseorang, barulah boleh jadi nabi atau rasul. So salah satu daripada juzuk kenabian ini adalah al-hadiyus salih. Bagi ikut petunjuk yang baik, ataupun kita jadi petunjuk yang baik. Wasamtus salih, penampilan yang baik. Sebab tu Nabi SAW bila sahabat cerita penampilan Nabi, mana ada cerita yang buruk. Bukalah buku Syama'il Muhammadiyah, mana ada cerita Nabi tak uruskan ni ke, baju tak terurus, tak setrika ke, kasut terputus tali sana sini ke, tak ada. Benda yang tak ada, kasut tapak tercabut ke, tak pernah ada sahabat cerita perkara tersebut tentang Nabi SAW. Dan ia adalah sebahagian daripada 25 juz'an minan nubuwah. So kita nak tiru Nabi SAW, nak dapat 25 sekali mustahil. Sebab salah satu juzuk nubuwah adalah dapat wahyu. Kita mana boleh dapat wahyu. Tapi kita boleh tiru yang lain-lain untuk jadi seperti Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'lam. So kita boleh tangguhkan dulu perkongsian kita pada hari ini.
Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu tentunya daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada pagi ini dengan kafaratul majlis, dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.